Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam bab 4 di dalam topik 4.1.5 iaitu fungsi sistem sokongan enjin. Baik, sebelum ni kita dah belajar tentang beberapa jenis enjin, iaitu enjin petrol 2 lejang, enjin petrol 4 lejang dan enjin diesel. Enjin-enjin ni dia tidak akan berfungsi, tak akan berfungsi kalau tak ada bahan api. Bahan apinya kalau enjin petrol guna petrol lah, kalau enjin diesel guna diesel. Dan petrol ni tak ada berfungsi juga pada enjin kalau dia tidak digunakan untuk menghasilkan tenaga penggerak, di mana campuran bahan api ini perlu dibakarkan dalam silinder, barulah dapat menghasilkan tenaga untuk menggerakkan enjin. Enjin ni apabila berfungsi, dia akan perlukan pelinciran, perlukan penyejukan. Ini dinamakan sebagai sistem sokongan. Baik, pertama sekali kita tengok sistem bahan api. Sistem bahan api. Baik, sistem bahan api ni berfungsi untuk membekalkan campuran udara dan bahan api yang berterusan kepada enjin pada nisbah yang bersesuaian di permulaan lejang masukan. Baik, bahan api ni dia mesti masuk bersama dengan udara. Kalau tak ada udara, bahan api ini tak boleh terbakar. Antara faktor yang dipengaruhi oleh nisbah kesesuaian bekalan campuran udara dan bahan api kepada enjin adalah seperti kelajuan enjin, beban dan reka bentuk enjin. Baik, komponen-komponen yang digunakan untuk menyalurkan bahan api ke enjin terdiri daripada tangki bahan api, pam bahan api, saluran bahan api, injap tekanan bahan api dan penyuntik bahan api. Baik, sekarang kita tengok jadual 4.3 di muka surat 161. Fungsi setiap bahagian di dalam sistem bahan api. Okey. Ini setiap bahagian. Okey, ada bahagian-bahagian dia. Pertama kita tengok bahagian penyuntik bahan api. Apa fungsi penyuntik bahan api? Penyuntik bahan api ini ialah satu bahagian yang akan memasukkan ataupun menyuntik bahan api ke saluran masukan. Jumlah bahan api yang disuntik adalah sesuai dengan masa pembukaan muncung penyuntik. Kemudian masa dan jumlah suntikan bahan api ditentukan oleh ECM. Apa dia ECM? ECM ialah Engine Control Module atau unit kawalan elektronik. Baik, bagi enjin yang mempunyai sistem suntikan bahan api, dia punya enjin ini, suntikan bahan api ini, dia dikawal oleh ECM. ECM ni dia disetting dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer. Kalau enjin biasa yang menggunakan karburator, dia tak perlu pakai komputer untuk setting. Kita boleh adjust dekat karburator, jumlah campuran bahan api dan udara dia. Tapi yang ini kena guna komputer. Baik, kemudian penapis udara. Penapis udara. Penapis udara merupakan komponen yang berfungsi untuk menapis segala kotoran yang datang dari saluran udara daripada masuk ke dalam ruang pembakaran. Ni
udara yang kita nak guna untuk dicampurkan dengan bahan api untuk proses pembakaran bahan api, udara tu mesti ditapis. Mesti ditapis. Ada penapis khas dia sebelum masuk ke dalam enjin. Jika kotoran memasuki enjin, ini akan menyebabkan enjin kotor dan mudah terdedah kepada kerosakan dan jangka hayat enjin akan berkurangan. Kalau ada bahan-bahan asing lain, habuk ke, kalau contoh, kalau tak ada penapis, kita lalu ke kawasan yang berhabuk, jalan raya tak berturap ke, habuk banyak kan, dia akan masuk dalam enjin, akan menyebabkan kerosakan enjin. Seterusnya, penapis bahan api. Bahan api iaitu petrol tadi, yang kita masuk dalam tangki tu, sebelum masuk ke dalam enjin, dia ada penapis. Ada penapis. Manalah tahu masa kita isi minyak, isi petrol ke dalam tangki tu, ada benda-benda lain yang masuk sekali, kita tak sedar. Jadi bahan-bahan ni perlu ditapiskan supaya tidak tersedut oleh pam bahan api. Kalau disedut oleh pam bahan api, mungkin dia akan merosakkan pam tu. Kalau tak merosakkan pam tu, mungkin dia akan merosakkan sistem pemancit ataupun sistem suntikan bahan api. Seterusnya, tangki bahan api. Nama pun tangki bahan api kan. Tangki bahan api ni adalah untuk menakung ataupun untuk menyimpan bahan api. Kalau bahan api, enjin tu enjin petrol, simpan petrol lah, takung petrol. Kalau enjin tu enjin diesel, dia akan menyimpan diesel, menakung diesel. Seterusnya ialah saluran bahan api. Saluran bahan api ni merupakan pipe. Pipe yang akan memindahkan bahan api petrol tadi daripada tangki ke karburator. Kalau enjin tu pakai penyuntik, dia hantar ke penyuntik. Tak ada kereta yang pakai karburator dan penyuntik sekali. Dia pakai salah satu. Kalau kereta lama pakai karburator, tapi kebanyakan sistem enjin sekarang ni sudah menggunakan sistem suntikan bahan api. Antara karburator dengan sistem suntikan bahan api ni, enjin yang menggunakan suntikan bahan api ni lebih jimat penggunaan bahan api dia. Baik. Seterusnya, pam tekanan bahan api. Pam tekanan bahan api ni akan mengepam dan mengalirkan bahan api dari tangki bahan api ke penyuntik. Petrol tadi dia tak boleh pergi sendiri daripada tangki ke penyuntik. Dia perlu gunakan pam. Perlu gunakan pam. Injap tekanan bahan api. Mengatur tekanan bahan api di dalam sistem aliran bahan api untuk memastikan kadar tekanan yang tetap atau malar. Baik. Seterusnya ialah injap kawalan udara ataupun throttle body. Sistem ini berfungsi untuk menyalurkan sejumlah udara yang diperlukan untuk pembakaran. Pembakaran perlukan udara dan sistem ini dia akan menyalurkan udara untuk proses pembakaran. Kalau tak ada udara, bahan api tak akan terbakar. Kalau tak cukup udara, bahan api terbakar tapi tak terbakar dengan sempurna. Itu yang kadang-kadang bila terutamanya enjin karburator lah, bila bahan api dia tak dapat udara yang cukup untuk sistem bakaran, dia akan menyebabkan ada asap keluar. Ada asap keluar pada exhaust dengan bau yang kuat, bau petrol. Kenapa? Sebab
bahan api tadi tidak terbakar dengan sempurna. Baik, yang terakhir ialah pengatur tekanan, yang akan menentukan tekanan pada pengaliran suntikan bahan api. Baik, seterusnya kita lihat di muka surat 162. 162 ni gambar rajah enjin, sistem bahan api berkarburator, bukan yang gunakan sistem suntikan. Ini kedudukan dia. Tadi yang tak diterangkan, apa dia? Injak pemecut. Injak pemecut ni. Injak pemecut ni, ini yang kita nak tekan minyak. Kita kata tekan minyak ni. Di mana kalau kita tekan, dia akan menyebabkan bahan api yang banyak masuk ke dalam karburator. Bila bahan api banyak, pembakaran pun akan banyak dan enjin akan bergerak ataupun enjin akan meningkatkan kelajuan dia. Baik. Perangkai pendikit. Ni perangkai pendikit ni yang menyambungkan kabel yang menyambungkan injak pemecut tadi dengan karburator, di mana akan menentukan bukaan dia. Baik, kemudian apa lagi kat sini? Ini dia pipe tadi, saya sebut tadi pipe. Ni pipe mana ni? Yang menghantarkan bahan api ke enjin melalui pump. Kalau tak ada pump ni, minyak ni tak masuk ke dalam enjin. Baik, seterusnya kita lihat pula rajah 4.13. Baik, dalam rajah ni kita dapat lihat bahagian utama sistem penyuntik bahan api. Di mana kedudukan bahagian-bahagian utama ni seperti penapis udara, injak tekanan bahan api, penyuntik bahan api, penapis bahan api, pam bahan api. Di mana dia letakkan dalam satu kereta. Ini susunan dia. Susunan bahagian utama dalam sebuah kenderaan ataupun dalam sebuah kereta. Kita dapat lihat kat sini, penyuntik bahan api kat sini, penapis udara, penapis bahan api, pam bahan api kat sini, dan juga injap tekanan bahan api kat sini. Okey. Itu saja penerangan berkenaan dengan sistem bahan api.